Baik. Kita mulakan kuliah pada pagi ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi ridwan syahidahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qudwatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Asa ula ayakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran. Maksudnya sesungguhnya ataupun biasanya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Serta mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka itu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tama'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang aku bawa. Waqala Nabi SAW fi hadis al-umrah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu faman yaba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya setiap daripada umatku masuk dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah pun menjawab, barang siapa yang taat padaku maka masuk syurga, dan barang siapa yang ingkar pada arahanku maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Yang saya hormati semulakan Fadil Imam kita pada subuh pagi ini. Terus juga semulakan terbilan. Kemudian pengurusi surau,
kemudian pengurusi masjid pun ada, Imam Ramli, seluruhnya jawatan kuasa surau, jawatan kuasa masjid, sekarang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersama pada pagi subuh ini untuk kita mengisi sedikit program kita, iaitu program pengajian ilmu ataupun santapan rohani, insya-Allah. Baik. Jadi pada pagi ini kita lihat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Lu'lu' lil Mu'minin. Lu'lu' mana permata bagi orang-orang yang beriman, kan? Yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri Perak. Kitab ni ada 2 jilid. 2 jilid kitab ni. Dia berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah lah. Banyak hadis dalam ni. Saya harga pun saya tak ingat, saya beli dulu. Tapi penulisnya Dr. Zulkifli Al-Bakri lah, penulis dia. Baik. Jadi kita lihat satu hadis Nabi, hadis yang ke-49 dalam kitab ini, di mana hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah. Sabda Rasulullah SAW, muru bil ma'ruf, muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bihi wanhau 'anil munkar wa illam tantahu anhu. Muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bihi wanhau 'anil munkar wa illam tantahu bihi tantahu anhu. Maksudnya, anjurkanlah kebaikan itu meskipun kamu belum dapat mengerjakannya. Muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bihi. Anjurkan kebaikan itu meskipun kamu belum dapat mengerjakannya. Wanhau 'anil munkar, dan cegahlah segala kemungkaran meskipun kamu belum menghentikannya. Riwayat Abu Lis As-Sabaqani dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kemudian At-Tabrani dalam kitab As-Saghir, kan? Dan dalam kitab Dhaif Al-Jami. Baik. Jadi apakah pedoman dan intibai pada hadis ini? Pertama, hadis ini dimulakan dengan kalimah dengan maksud perintahkanlah, yang merupakan sirah lil amar. Muru bil ma'ruf, sirah lil amar. Jadi kebanyakan ulama usul berkata sirah amar dihukumkan dengan wajib. Sirah amar ataupun lafaz amarah muru. Marra yamuru mururan, bahwa marun wadaka memurun, mur. Jadi muru untuk jamak, muru, murah, muri, murah, kan? Ini untuk fi'il amarah. Jadi hadis ini dimulakan dengan kalimah fi'il amar, sirah lil amar, muru bil ma'ruf. Jadi kalau kita lihat kepada pendapat pada kebanyakan daripada ulama usul fiqh, bila kita sebut tentang sirah amar ini, dia bermakna wajib, bermakna wajib. Kecuali jika ada arahan lain yang menukar daripada wajib kepada sunat dan juga lainnya. Yang kedua, arahan supaya pelaksanaan amar ma'ruf jelas berdasarkan kepada hadis di atas. Walaupun begitu kepada yang ingin melaksanakannya perlulah memahami tentang fiqh dakwah. Fiqh dakwah ini bertujuan untuk mencapai maksud amal ma'ruf, di mana pemberi nasihat dan penerimanya merasa lapang dada dan mudah untuk menerima hakikat tersebut. Jadi kalau kita nak menjadi seorang pendakwah, ini kena ada fahamlah tentang fiqh dakwah. Belajar tentang fiqh dakwah, cara-cara ataupun kaedah-kaedah berdakwah. Antara kaedah berdakwah ini, mestilah orang itu ikhlaslah. Pertama niat, ikhlas hatilah ketika berdakwah, dengan tulus hati, tanpa ada sesuatu di sebaliknya, bukan kerana kita nak menjatuhkan dia,
Bukan kita nak membuka keaiban dia. Tak ada kita nak buka keaiban dia. Kita kalau boleh nak tutup keaiban seseorang tu kan. Kalau ikut pada hadis pun memang hadis kita suruh kita tutup keaiban seseorang itu. Maknanya kita buat itu dengan rela hati. Itu sebabnya kalau kes-kes pendakwaan di mahkamah, mana-mana kuasa yang telah menangkap orang yang berkhalwat dan sebagainya, dia mesti antara statementnya ialah dia buat itu dengan tulus hati. Dia buat itu dengan tulus hati. Dia tangkap orang tu dengan tulus hati. Maknanya bukan ada niat lain. Bukan kerana dia nak, orang kata, nak menjatuhkan dia, nak mendedahkan aib dia, nak buka aib pekung dia dan sebagainya, nak menjatuhkan muka dia dan sebagainya. Tak ada. Kita buat itu dengan ikhlas hati, supaya dia berubah, kan? Dia tahulah tentang kesilapan dan juga kesalahan dia. Macam tu. Sebab ada di kalangan orang yang tertangkap ni, ada yang dia nak saman orang yang menangkap dia kerana menjatuhkan maruah keaiban dan sebagainya. Ataupun dia kata menceroboh masuk dalam rumah dia lah, macam-macam dah. Sedangkan dalam rumah tu dia seorang, dia dengan orang pasangan dia tu je. Dengan orang yang dia khalwat itu, dia dua orang je dalam tu. Jadi dia banyak, kadang ada juga menyalahkan pihak berkuasa, menceroboh dan sebagainya. Itu sebabnya antara statement bila kita mendakwa orang ni, mestilah kita buat itu dengan tulus ikhlas hati. Di samping itu niat kita nak cegah kemungkaran lah, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuji man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Maksudnya apabila kamu melihat sesuatu kemungkaran itu, maka ubahlah dengan tangan kamu, dengan kekuasaan kamu. Kalau kamu tak boleh ubah dengan tangan kamu, maka ubahlah dengan lidah kamu, mana ucapan nasihat. Nah, kalau kamu tak boleh dengan lidah kamu, maka naklah ubah dengan hati kamu. Dan itulah merupakan selemah-lemah iman. Itu merupakan selemah-lemah iman. Kalau Imam Nawawi sebut dalam kitab pembahasan hadis 40 berkenaan hadis itu, selemah-lemah iman ini ialah satu sifat yang wajib ada. Yang wajib ada kepada setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mesti ada, itu basic lah. Selemah iman itu basic. Kena ada lah. Kalau tak ada selemah-lemah iman ni, tak tahu nak cakap lah. Kita ni Islam ke tak Islam? Jadi baik. Jadi arahan supaya pelaksanaan amar ma'ruf jelas berdasarkan kepada hadis di atas. Walaupun begitu, kepada yang ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, perlulah ma'rifatul dakwah. Dia bertujuan untuk mencapai maksud amar ma'ruf, di samping untuk memberi nasihat dan menerimanya berasa lapang dada, dan mudah untuk menerima hakikat tersebut. Mudah menerima hakikat tersebut. Supaya orang yang kita tangkap, orang yang kita tegur, orang yang kita apa semua kan, maknanya dia boleh menerima lah apa kita cakap tu, bahawa perbuatannya itu salah sama ada dari segi syarak ataupun salah daripada segi undang-undang negara kan. Undang-undang negara salah lah, apa kau buat ni salah, tak betul dah cara kau buat ni. Semaknanya dia boleh menerima dengan lapang dada. Bukan dia kan menengking kita, memukul kita dan sebagainya. Ada juga separuh tu yang tak boleh terima lah. Bila kita tangkap, kau buat dia salah, dia pukul kita boleh, dia pelasah kita boleh. Baik. Tapi kalau ada basah sekalipun, kita kena redha lah. Macam mana? Balas Nabi pun dipukul juga kan. Itu dalam peristiwa Nabi berdakwah di Taif tu, tengok macam mana. Nabi dibaling dengan batu sampai berdarah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, seterusnya dengan cara dan uslub yang betul. Dengan cara dan uslub yang betul, kaedah yang betul serta penuh hikmah, sudah pasti menetejahkan masyarakat dan umat yang benar-benar bernaung di bawah syariat Islam.
akhirnya terbentuklah ungkapan yang dirakamkan Allah Ta'ala dalam Quran, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang baik dan keampunan dan Tuhan yang Maha Pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Nombor 4, dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar mesti didahului dengan suka dakwah di samping sasiah yang unggul. Oleh kerana itu dia boleh memberi kesan yang besar dalam pencapaian risalah dan dakwah. Jadi dalam melaksanakan amar ma'ruf tadi mesti faham fiqh dakwah, cara-cara ataupun kaedah-kaedah berdakwah kena tahulah. Di samping itu syasiah yang baik, mana akhlak yang baik daripada pendakwah. Pendakwah mesti ada akhlak yang baik. Kalau pendakwah pun akhlak dia buruk, macam mana dia nak menegur orang lain? Dia nak negur orang tu, dia jangan isap, jangan minum arak, jangan minum arak kan. Jadi dia sepatutnya kalau dia nak tegur orang minum arak, dia jangan minum arak dulu. Sedangkan dia pun lagi banyak ditonggeng arak. Kalau yang nak tegur tu 2 arak je, 2 botol je, dia dah tonggeng sampai 10 botol kan, macam tu. Tapi kalau kita ikut pada hadis tadi, kalau kita ikut pada hadis yang mula-mula kita baca tadi, maknanya walaupun kita tak buat ke ataupun kita tak berhenti pun, kita kena tegur jugalah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita cakap tu boleh bermanfaatlah pada orang lain. Mungkin kita tak berhenti, tapi orang lain boleh berhenti dengan kita cara menegur. Gitu. Tapi kalau kita tak berhenti pula, kita nak tegur orang jangan supaya berhenti daripada marah, sedangkan kita marah. Jadi kesannya pada orang yang tak buat, yang tidak berhenti pun kena ada terkesan juga. Mesti ada terkesan dia. Itu. Baik, kemudian nombor 5, di sana terdapat satu perkara yang tidak termasuk dalam hak-hak yang diatur oleh undang-undang atau dimestikan oleh kehakiman dan kerjasama melaksanakannya. Perkara ini adalah sikap toleransi yang jelas daripada pergaulan yang baik, penjagaan konsep kejiranan dan keluasan perasaan manusia yang mana kaum ini berbuat baik, mengasihi dan juga ihsan. Mesti ada sifat mengasihi inilah. Jadi kita buat satu benda tu, kita tangkap orang, cegah orang, kita tegur orang tu, apa niat kita? Tadi kan, jadi kita niat tadi nak buat baik. Dan samping itu kita mengasihi sahabat kita, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Macam mana kita mencintai diri kita sendiri? Dengan cara kita menjaga akhlak kita, tutur kata kita, percakapan kita, daripada kita cakap benda-benda yang sia-sia, benda-benda muka dan sebagainya. Jadi kita pun sayang pada sahabat kita, saudara kita, kita minta dia pun bersikap macam tu juga. Akhlak yang baik juga. Baik. Kemudian yang keenam, ialah perkara ditutup oleh kehidupan syariat. Dia tak boleh dipisahkan undang-undang dan juga kehakiman. Sikap inilah yang hampir-hampir pupus di kalangan masyarakat bukan Islam. Betul tak? Mana apa yang kita buat tu, kalau seandainya benda tu salah, tetap salah. Salah sama ada daripada sudut hukum syarak ataupun daripada sudut undang-undang. Jadi dua tu. Ada dua-dua. Tetapi syarak saja kadang-kadang tak lengkap kalau tidak ada undang-undang. Mesti ada penguatkuasaan undang-undang tu. Memanglah hukum Islam dah kata tu salah. Wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Jangan kamu hampiri, jangan kamu minum arak dan sebagainya. Memanglah daripada sudut syarak tu memang dah salah dah. Tapi kalau tidak ada penguatkuasaan undang-undang tu, undang-undang tak dikuatkuasakan, jadi orang akan memandang remeh-temeh lah benda tu. Betul tak? Dia akan jawab, alah dosa aku, dosa kau, dosa kau. Apa kau nak sibuk dosa aku? Betul tak? Itu sebabnya bila ada penguasaan, wataknya undang-undang, jadi dia orang tak boleh buat apa.
Mana dia akan buat dua kesalahan. Pertama, salah daripada segi syarak. Yang kedua, salah daripada segi undang-undang. Sesuatu kesalahan itu kita tak boleh dakwa di mahkamah. Kalau seandainya tidak ada penguasaan undang, tidak ada diwartakan. Kalau dalam konteks kita Malaysia ni, mesti undang-undang itu diwartakan, digazetkan. Dah diwarta, digazet, baru boleh kita laksanakan undang tu. Bila dah warta gazet, tak boleh lagi dicabar di mahkamah. Kalau cabar memang kalah lah, sebab benda tu dah diwartakan. Kemudian mana-mana orang-orang yang melakukan kesalahan jenayah syariah, selama mana dianya tidak ditangkap ataupun tidak tertangkap, kan, itu antara dia dengan Allah Ta'ala, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama mana dia tidak ditangkap, selama mana orang tidak ada buat aduan kepada pihak kuasa, maka itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau seandainya dia telah ditangkap, mana adanya buat kuasa undang, maknanya dia kena selesaikan dahulu dengan peraturan negara. Kena selesaikan dengan peraturan negara. Maknanya bila dah kena tangkap, biasalah antara orang yang cepat datang ni biasanya pihak pemberita lah, wartawan lah, ke tak? Wartawan ataupun pihak pemberita, mereka lah yang paling cekap mencari berita. Cekap mencari berita, dan dia akan masukkan dalam alat-alat media mereka. Masukkan dalam FB, masukkan dalam Sahabat. Mereka akan tulis itu laporan daripada siapa-siapanya. Mana kat situ dia akan dapat income lah. Dan dapat income di samping itu, mana dia orang punya laman web ke laman FB mereka akan menjadi tontonan, kan, kepada masyarakat umum, dan masyarakat umum akan tahu benda tu. Ya tak? Apalagi kalau seandainya yang melakukan benda itu ialah orang yang namanya gah. Orang yang namanya gah. Dan orang yang terkenal. Orang yang terkenal macam saya ni, orang tak terkenal, orang tak heran sangat. Betul tak? Jadi kalau selebriti ke apa ke, keluar dalam TV ke, dalam suara dan sebagainya, orang yang terkenal ni, kan, bila melakukan sesuatu kesalahan dan kesilapan dan sebagainya, copek ya pemberita tu datang. Berkocak pula dah datangnya. Betul tak? Menantikan berita apa berita sebelumnya, apa berita akan sentiasa diupdate dan sebagainya, kan. Sebab apa? Benda tu dah diketahui oleh umum. Penguasa dah tahu. Bila penguasa dah tahu, maknanya adanya tindakan penguasa. Mana mesti adanya dikuatkuasakan peraturan undang-undang, mesti dia buat. Baik, seterusnya tuan, Abu Lis Al-Sandi sahabat dia berkata, mereka yang ingin melakukan amal ma'ruf nahi munkar perlu kepada 5 perkara. Jadi tuan, Abu Lis Al-Sakandi berkata, mereka yang ingin melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar ni dimisali 5 perkara. Pertama ilmu. Ini kerana orang jahil sukar untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Pertama ilmu penting. Sama ada ilmu berkenaan dengan hukum syarak ataupun ilmu berkenaan undang-undang. Maknanya kalau dia nak buat benda tu, salah tak? Salah ke tak salah? Nak dikira ceroboh ke tak ceroboh? Ceroboh ke tak ceroboh? Makna dia kena fahamlah segi peraturan, menangkap orang, kan, atau menegur orang dan sebagainya. Semaknanya ilmu penting. Ini kerana orang jahil sukar untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Pokok bangkai ilmu lah. Itu juga kalau apa-apa bab lain pun, apa saja bab lain, walaupun bukan dalam bab amal ma'ruf nahi munkar, pertama ilmu juga lah penting. Nabi SAW bersabda, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang nakkan dunia, maka nak dengan ilmu. Siapa nak akhirat, dengan ilmu. Barang siapa nakkan keduanya, maka naklah dengan ilmu. Tanpa ilmu macam mana kita nak melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar?
Yang kedua, berniat kerana Allah. Dia mesti ada niat kerana Allah dan meninggikan agama. Yang kedua, berniat kerana Allah dan untuk meninggikan agama. Mesti ada niat. Kita buat tu niat tulus ikhlas kepada Allah, bukan kerana sesuatu benda lain, bukan kerana kita nak aibkan dia kan, nak aibkan dia. Kalau boleh satu detik pun tak buat, tak ada lah. Nak aibkan dia tak ada. Kita nak dia berubah lah kan. Kita nak dia berubah. Dan kita tak nak kata datangnya kemungkaran Allah Ta'ala. Sebab satu kemungkaran itu kalau kita tak cegah, dia akan memenang bala bencana daripada Allah Ta'ala. Sebab kita tunggu. Yang ketiga, penuh perasaan kasih sayang ketika menyuruhnya. Penuh perasaan kasih sayang ketika menyuruhnya, ataupun menegahnya. Sama ada menyuruh ke, menegah ke, kan? Kita buat itu dengan penuh kasih sayang. Gitu. Kemudian yang keempat, bersikap sabar dan juga lemah lembut. Sabar dan juga lemah lembut dalam kita menyuruh amal ma'ruf dan nahi munkar. Yang kelima, naklah beramal apa yang diperintah supaya tidak menjadi cakap tak serupa bikin. Dia kata naklah beramal apa yang diperintah ataupun apa yang ditegah tu naklah kita tinggalkanlah. Semaknanya si pembuat, si pendakwah ke, si da'i ke, apa sajalah istilah-istilahnya, betul tak? Apa saja istilah-istilahnya. Cuma bezanya pendakwah ni berbeza dengan penceramah. Pendakwah berbeza dengan penceramah. Faham kan? Pendakwah ni biasanya dia tidak menginginkan sesuatu bayaran. Itu namanya pendakwah. Tapi kalau ada bayaran, ambillah. Tak ada bayaran, diamlah, senyaplah. Dan biasa pendakwah ni, bila dia berdakwah, dia akan bawa something lah. Dia akan bawa buah tangan. Itu pendakwah. Dia akan bawa buah tangan, supaya tujuannya dia mendapat dari orang kan. Itu namanya pendakwah. Penceramah, dia tak bawa apa-apa. Penceramah dia buat badan je. Penceramah dia buat badan je. Dia tunggu orang tu bagi nanti. Bagi pisang ke, bagi buah ke, bagi kata salam berkawut ke salam kan. Mana ada something lah, sesuatu. Baik. Mana bawa zin ni hilang lah. Mengusi hilang. Betul tak? Baik. Jadi beza pendakwah dengan penceramah. Ada dia ni penceramah dan dia pendakwah. Ada orang dia boleh penceramah, dia tak reti mendakwah. Berdakwah tak reti. Dia penceramah tahu tak? Faham ceramah je. Gitu. Jadi dia sebaik-baiknya kita ni mesti dah jadi pendakwah dan pendakwah, dan kita pun penceramah. Kita boleh berdakwah dan kita boleh penceramah. Dia boleh baik. Sama juga kalau seandainya dia ni guru dan dia penulis. Dia boleh mengajar dan dia boleh menulis. Ada orang dia boleh menulis tetapi dia tak boleh mengajar. Dia pandai menulis, dia mengajar dia tak pandai. Ada orang dia boleh mengajar tetapi dia tidak boleh menulis. Dia sibuk mengajar tetapi tak ada masa nak menulis lah. Tak maaf lah. Gitu. Tapi yang paling baik, dia boleh mengajar dan dia boleh menulis. Boleh mengajar dan menulis, itu paling baik. Faham kan? Baik. Jadi tuan-tuan, hendaklah beramal apa yang perintah supaya tidak menjadi cakap tak serupa bikin. Yang ke-8, Asal Haji dalam tafsirnya, Abdul Asir berkata, golongan yang menjalankan dakwah tersebut hendaklah mempunyai syarat-syarat yang cukup supaya dapat seruan dan dakwah itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga menghasilkan contoh yang mudah diteladani. Supaya menghasilkan contoh yang mudah diteladani. Antaranya, hendaklah dia mengetahui keadaan orang yang diseru, persediaannya, tabiatnya dan pekertinya, iaitu yang berhubung dengan pergaulan hidup mereka. Jadi bila kita nak jumpa mad'u kita, tempat orang yang didakwah, mana kita ni da'i, pendakwah,
mad'u, orang yang kena dakwah, mesti kita kena tahulah kan sikit sebanyak berkenaan orang yang kita tak dakwah. Kita tak boleh main dakwah tu main hentam-hentam dakwah je. Kita tak tahu ujung pangkal cerita. Tak tahu ujung pangkal cerita. So kita kena tahulah ujung pangkal ceritanya. Baru kita boleh berdakwah dengan seseorang. Kemudian satu lagi, kalau kita nak berdakwah ni, kita kena tahu keadaan di masyarakat di tempat itu. Keadaan masyarakat di tempat itu macam mana. Jangan kita main suka hati kita. Bila kita masuk dalam tempat orang, berdakwah kan, nak masuk tempat orang ni, kita mestilah tahu cara-cara dan adab-adab masuk ke tempat orang. Kan? Kemudian naklah dia mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan oleh golongan ataupun umat yang diseru. Ini kerana Nabi Muhammad SAW pernah menyeru setengah sahabatnya mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, untuk betul-betul kata dengan orang Yahudi yang menjadi jiran mereka dan menyuruh mempelajari tentang keadaan mereka. Nampak? Jadi Nabi pun ada pernah menyuruh sahabat yang berjiran dengan Yahudi supaya belajar tentang bahasa Yahudi. Belajar bahasa Yahudi ataupun Ibrani ini supaya mereka boleh berdakwah kepada orang Yahudi tersebut. Kalau kita tak faham bahasanya, macam mana kita nak tahu? Kalau konteks kita di Malaysia ni, kita ada berbagai bahasa. Bahasa Cina, kan, bahasa India, Mandarin dan sebagainya. Ada macam-macam bahasa. Jadi kalau kita nak jumpa pendak mad'u kita yang lebih berkesan, apa kita dakwah tu, kita kena belajarlah bahasa mereka. Kemudian seterusnya, naklah kita mengetahui kandungan Quran dan hadis Rasulullah SAW, perjalanan Nabi serta perjalanan Khulafaur Rasyidin. Ini antara faktor yang penting juga lah. Kalau kita nak berdakwah, kita kena faham Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tak banyak, tak sikit banyak, tak apalah. Penting kita faham lah, boleh. Itu pun merupakan satu kaedah. Cuma ada orang-orang yang didakwah ni, kalau kita baca Quran hadis tak faham. Kita kena hanya logik akal je lah. Dengan logik akal dia boleh faham. Kalau cerita tentang Quran hadis ni dia tak faham. Kemudian hendaklah dia mengetahui jenis agama dan mazhab sesuatu umat atau bangsa, supaya dia ketahui mana-mana yang batil dan mana yang salah. Sebab sesuatu yang batil itu salah. Sesuatu batil dan salah itu sekiranya tak dapat diperlihatkan dengan jelas, tak mudah manusia mahu menoleh kepada yang hak yang dipunyai oleh orang lain. Walaupun dia berkali-kali diseru agar mengikutinya, tidak mudah ia mahu menerimanya. Tidak mudah dia mahu menerima, tuan-tuan. Sekadar itulah perbincangan kita untuk step pertama ni, iaitulah amal ma'ruf nahi munkar. Muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bih wa nahau 'anil munkar wa illam tantahu anhu. Anjurkanlah, suruhlah kebaikan meskipun kamu belum dapat mengerjakannya, dan cegahlah segala kemungkaran meskipun kamu belum menghentikannya. Meskipun kita tak berhenti lagi buat, kita pun ada buat juga benda tu, silap. Dalam dunia ni mana yang tak ada buat silap? Betul tak? Dan kita pun kekurangan. Masing-masing ada kekurangan dan kelemahan. Dengan kekurangan kelemahan itu, jangan kita jadikan sebagai satu salah satu alasan kenapa kita tidak berdakwah. Kenapa kita tidak berdakwah? So makna dakwah kena juga diteruskan, insya-Allah. Baik, kita baca kitab soal jawab agama pula. Muka apa tuan? Tanda tak? Ya'juj Ma'juj 48. Baik, kita lihat muka surat 48. Apakah yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj? Siapakah mereka? Jawapannya, Ya'juj dan Ma'juj kedua-duanya merupakan makhluk di kalangan manusia. Nampak? Jangan kita anggap Ya'juj Ma'juj ni binatang pelik. Binatang pelik lah, kan, binatang yang pelik yang tak pernah kita jumpa. Sebenarnya Ya'juj Ma'juj ni daripada manusia juga, merupakan makhluk daripada kalangan manusia. Cuma dia ni telah pun disekat oleh Zulkarnain tu, sebut dalam cerita surah Al-Kahfi tu kan, disekat
dengan satu tembok yang besar, tembok yang dibuat daripada timah, besi dicampur dengan timah, yang mana makhluk tadi tak dapat keluar. Kalau sebut dalam kitab berkenaan dengan peristiwa akhir zaman ni yang dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam itu, berkenaan dengan tanda-tanda kiamat itu, disebutkan bahawa setiap hari Ya'juj Ma'juj ni dia mengorek lubang tu. Setiap hari dia mengorek lubang untuk keluar daripada lubang tersebut lah. Cuma tempatnya tak dapat dipastikan di mana. Ada menyatakan bahawa di sepadan Rusia lah tempat tersebut. Kalau tuan-tuan gaji, tuan-tuan Google dalam internet lah, kata tempat tinggalnya Ya'juj Ma'juj itu, yang mana setiap hari, boleh dikatakan setiap hari mereka sentiasa mengorek lubang tersebut. Tetapi bila lubang tu dah nampak dia punya tempat korek tu dah mula nampak runtuh, maka ditutup semula oleh malaikat. Malaikat menutup semula lubang tu, sehinggalah pada hari kiamat besok barulah lubang tersebut akan terbuka. Mana hampir kiamat lah. Ini pun masuk salah satu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda besar kiamat ni ialah, kan, maknanya runtuhnya tembok Zulkarnain tu. Runtuhnya tembok Zulkarnain. Bila runtuh tembok Zulkarnain, maka keluarlah Ya'juj Ma'juj tu, bertebaran di muka bumi. Bertebaran dia di muka bumi tu dah. Malahan apa saja yang mereka jumpa, mereka akan makan. Mereka ni jenis pelahap lah. Ya'juj Ma'juj ni pelahap. Apa je semua makan. Semua dia sapu bersih. Baik, kemudian kita lihat ayat Quran berkenaan Ya'juj Ma'juj ini. Hatta iza balaga baina saddaini wajada min dunihima qawlan la yakadu yafqahuna qawla. Qalu ya zal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi wa hal naj'al laka harajan ala ayyaj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makkanni fi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahu radma. Maksudnya hatta sehingga apabila dia sampai ke antara dua buah gunung, hatta idza balagha baina saddaini, sehingga apabila dia sampai ke dua buah gunung, dia dapati sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataannya. Ini nak cerita tentang Zulkarnain ni, di mana Zulkarnain ni dia antara orang yang jenis orang kata orang yang suka berdakwah lah, suka berdakwah. Apa maksud Zulkarnain? Zulkarnain maksudnya ada dua tanduk. Zu tu mana mempunyai, Qarnain ni dua tanduk. Dia punya dua tanduk. Tanduk tu maksudnya tanduk yang maknanya dia macam topi tu lah. Topi yang maknanya kalau mana pun orang yang hebat ni dia akan dapatlah pangkat tanduk tu, kan. Zulkarnain dia punya dua tanduk lah. Termasuk Zulkarnain tu, kan, seorang lelaki yang hebat, kan, yang mempunyai dua tanduk, yang mana tugasnya ialah, kan, meruntuhkan kebatilan terdapat dalam seluruh dunia lah. Ada orang bertanya, adakah Zulkarnain ini sama dengan Alexander the Great? Alexander the Great tu kan, yang penakluk kan daripada barat tu. Ada pendapat menyatakan tidak sama. Kenapa? Alexander the Great itu dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Kalau tuan-tuan gaji tengok lantinan lah kisah Alexander the Great. Dia ni seorang penakluk lah. Boleh katakan banyak negara-negara dunia dia takluk. Kehebatan dia lah. Sedangkan Iskandar Zulkarnain ni dia seorang Islam. Dia seorang Islam. Macam mana kita nak samakan pula yang Islam dengan tak Islam? Jadi pendapat yang kuat menyatakan Zulkarnain orang yang berbeza dengan Alexander the Great itulah, dia tak sama. Faham baik. Jadi sehingga mereka sampai ke antara dua gunung, dia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tak dapat memahami perkataan mereka lah. Ini Zulkarnain tadi dia bersama dengan bala tentera dia, kan. Dia memang gah lah punya bala tentera dia.
yang merantau ke seluruh dunia, sampailah ke timur, ke barat, ke timur, ke utara, selatan dan sebagainya. Sampailah ke timur tu, mereka jumpalah kaum tadi, kaum Ya'juj dan Ma'juj itu. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj Ma'juj ni mereka sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu daripada hasil pendapatan kami dengan syarat engkau membina sebuah tembok antara kami dengan mereka. So mana ada dua kaum kat situ. Satu kaum Ya'juj dan Ma'juj ini, dan ada satu kaum yang lain, yang mana kaum Ya'juj Ma'juj ini suka membuat kerosakan kepada kaum yang satu lain. Jadi bila Zulkarnain itu datang ke situ bersama bala tentera dia, kan, bala tenteranya, jadi mereka minta kepada Zulkarnain supaya buat tembok untuk menghalang Ya'juj Ma'juj itu keluar, dan merosakkan akan tanaman mereka dan merosakkan tempat mereka lah. Lalu dia menjawab, kekuasaan kekayaan yang Tuhanku jadikan, daku menguasainya lebih baik daripada bayaran kamu. Oleh itu bantulah aku dengan tenaga kamu yang beramai-ramai. Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Sebuah tembok yang kukuh untuk supaya dapat menghalang Ya'juj Ma'juj itu keluar. Ya'juj Ma'juj ni dia jenis orang yang ada menyatakan dia duduk dalam tanah, wallah alam lah. Ada menyatakan dia duduk dalam gua tu lah. Duduk dalam gua tu, dan dia memang kaum yang suka mengorek tanah. Kaum yang suka mengorek tanah dan suka buat kerosakan di muka bumi. Dan akhir zaman besok dia akan keluarlah tembok akhirnya akan runtuh juga tembok tu. Walaupun setiap hari mereka mengorek, tapi malaikat menutup semula tembok tu. Bila dah sampai nampak cahaya sikit, jadi mereka lalu ditutup semula tembok tadi. Tapi satu tahap nanti akhir zaman, malaikat tidak akan menutup lagi. Jadi tembok tu akan runtuh dan dia akan keluarlah berpuak-puak, berkumpulan-kumpulan dia. Baik. Nabi SAW telah menyebut dalam satu hadis, la ilaha illallah wailul lil arab in syarrin qad iktaraba futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hazihi wa halaqa bi isbihi ibham allati taliha. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Celakalah orang Arab kerana kejahatan telah hampir. Telah terbukalah lubang Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Nabi membulatkan dengan jari telunjuk dan juga ibu jari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini hadis yang menyatakan pada kita bahawa peristiwa ini berlaku akan datang. Bukan peristiwa itu berlaku pada waktu Nabi itu. Bukan pada waktu Nabi. Kalau kita lihat kepada zahir hadis ini, seolah-olah bahawa hadis ini berlaku pada masa tersebut, pada masa Nabi mengucapkan hadis ini. Bukan. Tetapi pada masa akan datang. Kalau sebut pada hadis itu, dia kata futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hazihi. Telah dibuka hari ini lubang Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Nabi membulatkan dengan jari telunjuk dan ibu jari. Kalau ikut pada zahir tadi, kita nampak pada hari ini. Mana pada hari Nabi mengucapkan hadis itu. Tetapi bukan pada hari itu. Pada hari ini bukan. Pada hari zaman. Pada besoklah. Jadi apabila ada orang bertanya tentang siapa mereka sebenarnya, di mana mereka sekarang dan apa yang akan berlaku, agak sukar untuk menjawab persoalan-persoalan ini secara tepat. Kita tidak mengetahui melainkan apa yang disebut dalam Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, qala hazi rahmatan min rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkah wa kana wa'du rabbi haqqan. Setelah itu berkatalah Zulkarnain, ini satu rahmat daripada Tuhanku. Dalam mada itu, apabila sampai janji Tuhanku, dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur. Dan adalah janji Tuhan itu benar. Nampak? Jadi makna satu tahap nanti dia akan. Jadi kalau kita lihat pada hadis Nabi dengan ayat Quran tadi, jadi maknanya bukanlah masa itu berlaku itu. Masa Nabi itu mengucapkan hadis itu.
Jadi dia bermakna zaman istiqbal. Mustaqbal atau istiqbal, makna zaman yang akan datang. Zaman akan datang, mana satu tempoh yang tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana benda ni termasuk dalam benda gaib. Benda gaib itu tak tahu bilakah berlakunya itu. Cuma persiapan pada kita lah. Kalau seandainya kita hidup masa itu, apa persiapan kita? Kalau kita tak hidup, kita dah mati, tak ada apalah kan. Yang hidup kemungkinan anak cucu kita lah yang hidup masa itu. Baik, Sehingga Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, hatta iza putihat Ya'jud wa Ma'jud wa hum min kulli hadamin yansilun waqtarabal wa'du haqqan. Demikianlah keadaan mereka sehingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'jud Ma'jud, serta-merta mereka meluru turun pada tiap-tiap tempat yang tinggi, dan hampirlah datangnya janji dan kiamat yang benar. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak menyatakan waktu tertentu dan janji yang dimasukkan, ialah janji kehancuran tembok Ya'jud Ma'jud. Hampirnya berlaku kiamat adalah menurut perhitungan ilahi, bukannya perhitungan manusia. Nampak? Jadi berlaku kiamat tu bukan daripada perkiraan kita, tak tahu. Kita tak tahu berlakunya. Hatta Dajjal turun kita tak tahu bila. Nabi Isa turun pun kita tak tahu kan. Dajjal muncul pun tak tahu. Tak tahu. Semua itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun bila tanya tentang kiamat pun, Nabi pun kata aku tak tahu bila berlaku kiamat. Tak tahu bila pun. Kalau sebut dalam hadis itu, ya Muhammad, mata sa'ah. Wahai Muhammad, bilakah berlaku kiamat? Apa jawapan Nabi bila Nabi tanya tentang bilakah berlaku kiamat? Maka Nabi kata, ma mas'ulu a'lamu anis sa'il. Tiadalah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Nampak? Tiadalah yang kena tanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Semaknanya bertanya siapa? Jibril. Dia bertanya dengan Nabi, bila berlaku kiamat? Nabi kata aku tak tahu. Sepatutnya kamu yang lebih tahu. Gitu kan? Sepatutnya engkau Jibril lebih tahu pada aku. Aku tak tahu. Faham Baik, kemudian oleh itu harus berlaku terbukanya tembok seperti nyatakan oleh Rasulullah SAW. Dan selepas itu berlakunya malapetaka ke atas umat Islam dengan berlakunya serangan Tatar yang dipimpin oleh Hulugu, menjadi tanda kebenaran janji Allah dan tugasnya. Pendapat yang dikuatkan oleh Said Qutb lah kan. Ini kalau kisah Hulugu tu Hulukukan, kisah tentang Tatar, tentang Tatar yang meruntuhkan kerajaan Islam. Kalau Islam dulu kan, Islam dulu megah hebat, kemudian Islam jatuh runtuh dengan serangan daripada Hulukukan tentang Tatar. Genghis Khan kan, dia meruntuhkan kerajaan Islam dulu. Tapi selepas tu Islam naik balik. Selepas 40 tahun kan, Islam naik semula. Dalam penyerangan Hulukukan dengan tentara itu, berapa banyak yang mati tuan? Kata silap saya 1.8 juta umat Islam telah terbunuh, disembelih hasil daripada serangan tentara Tatar. Macam tu. Masa serangan tentara Tatar itu, kenapa berlakunya serangan tentara? Antara sebabnya ialah umat Islam masa itu tidak lagi beramal dengan Islam. Tidak lagi beramal dengan Islam, tidak lagi beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu dipaparkan seperti kerbau. Kerbau dicucuk dia punya hidung tu. Kerbau dicucuk hidung dia. Macam mana kerbau atau lembu yang dia punya hidung tu dah kena cucuk kan? Diikut je lah. Pertanyaan kita tengok kerbau tu. Kerbau macam mana gagang sekalipun, kalau kita dah hikik dia punya hidung tu kan, dia garang kita, garang dia kalah dia. Kalah dia, ikut dia kan. Walaupun dia kerbau jantan hebat sekalipun, hebat macam mana saja, garang macam mana pun, bila kita dah cucuk hidung itu, senyap dah. Ikut mana kita nak beri, kita tarik ikut kan. Macam tu. Jangan kita jadi macam tu lah. Baik.
Jadi jika dilihat jadi dengan sebab kaum Islam masa itu kan masing-masing sibuk dengan dunia, ada yang gebuk jawatan, sibuk dengan dunia perempuan dan sebagainya. Jadi mereka tidak beramal Islam lagi. Akhirnya itu yang tentera datang tu. Malahan disebut dalam kisah penyerangan tentera Tatar itu, kan? Ada seorang lelaki yang mana tentera Tatar datang. Tentera itu dia tak bawa pedang. Tentera Tatar tak bawa pedang. Dia minta kepada lelaki Islam tu, kau jangan bergerak. Tunggu sini, aku pergi balik ambil pedang ya. Aku balik ambil pedang. Lelaki tu tak ke mana, duduk situ je. Duduk situ je. Sehingga tentera Tatar itu balik, pergi ambil pedang, bunuh dia. Sampai begitu sekali dah tahap takutnya umat Islam. Kenapa umat Islam jiwa untuk syahid tu, jiwa perang untuk Islam tu tak ada lagi dah. Semangat Islam tu tak ada lagi dah. Kemudian jika lihat daripada nas yang lain, kita akan mendapat penjelasan yang menunjukkan bahawa apa yang berlaku itu hanya salah satu daripadanya. Tetapi di sana akan berlaku serangan secara besar-besaran daripada Yajuj dan Majuj pada akhir zaman. Di mana tersifatnya Yajuj Majuj ini ialah buat kerosakan lah bumi. Dan apa saja, kalau contohnya kalau mereka lalu kawasan yang berpaya berair kan, mereka akan masuk dalam air tu, habis semua ikan-ikan, semua disapu dimakan. Cepat dia, sehinggalah dan air pun akan dihirup sekali lah. Air dengan ikan-ikan semua habis, dihirup semua makanan. Itu Yajuj Majuj tu. Sehingga disebut dalam hadis tu, kalau seandainya mereka ada Yajuj Majuj itu, contohnya ada dua kumpulan. Kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Kumpulan pertama akan lalu pergi dulu kawasan itu. Bila dah selesai di kawasan itu, maka kumpulan pertama itu akan pergi tempat lain pula. Datang pula kumpulan yang kedua. Kumpulan kedua dari Yajuj dan Majuj ini kata, bukankah di sini ada air? Dia kata, bukankah di sini ada air? Bukankah di sini ada ikan-ikan dan sebagainya? Mana pergi dia? Jadi rupanya telah ditolan di kumpulan pertama nanti, Yajuj Majuj itu. Mana mereka pun berkumpulan juga. Dan tugas mereka ialah membuat kerosakan di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini. Satu persoalan jawab. InsyaAllah akan datang kita masuk persoalan yang ke-70 pula. Wallahu a'lam. Siapa nak ada program pagi ni? Ya. Ada. Tapi imam boleh tambah sendiri lah. Min fidatil Yajuj Majuj boleh lah tambah. Tambah je lah. Kalau tak ada doa khusus kan. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fidatil mahya wal mamat wa min fidati masih dajjal wa min fidati Yajuj wa Majuj. Fitnah dia tu semua fitnah. Biasanya kalau berlindung ni bisa kita baca wa'auzu wa na'uzu wa'auzu. Aku berlindung. Aku minta berlindung. Ada fitnah Yajuj Majuj atau apa pun fitnah lah yang terdapat dalam muka bumi ni, kita tambah je. Tak ada masalah, kita boleh tambah sendiri. Sebab dia bukan yang Quran. Doa dia bukan yang Quran. Jadi kita boleh alter lah, tambah-tambah dengan bersesuaian dengan keadaan tadi. Sesuai keadaan, sesuai tak kita tambah. Boleh. Kalau orang Arab pun begitu juga. Syekh Arab tengok keadaan dia, tambah-tambah juga doa dia. Dia alter dah untuk kebaikan lah. Mana ada kait-ngait lah dengan keadaan kita tu, boleh dah tambah. Sebab dia bukan yang Quran. Yang tak boleh ubah ni yang Quran je. Macam Rabbana atina Rabbana fil lana dzunubana, itu doa Al-Quran. Kita tak boleh nak tukar-tukar tu. Kalau setakat doa biasa bolehlah aja. Kata nak karang segi doa pun boleh. Kan? Karang segi doa pun boleh. Tapi yang sebaik-baiknya doa tu maksud. Yang paling afdal ialah doa yang maksud. Maksud doa maksud itu doa yang datang sendiri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling baik sekali.
Tapi ada juga doa-doa yang ulama yang susun sendiri, ulama tulis sendiri doa tu, kerana nak bersesuaian dengan keadaan dan semasa. Kita buatlah doa tu untuk kebaikan kita, kan? Itulah wallahu alam. Itu. Lain soalan? Tak ada. Okey. Okey, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa nantaqana rizqan halalan wa barakatan katsira wa siyana fataya alim. Nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa ta'ala futuhal arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qaballahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum kepada semua jemaah. Saya minta jangan tadi dulu kita ada sumbangan daripada jemaah, jadi kita jemput bersama-sama kita hidup pagi. Itu cik apa kawan diskusi, cik apa diskusi kata yang biar cik Salih dapat satu meja putih sana, cik tidak